pengalaman saya berdamping dengan mereka yang pernah mempunyai pengalaman di bawah tahanan. Alhamdulillah, saya mempunyai prinsip bahawa bila kita ada kesedaran, kita berhijrah, maka segala-galanya akan menjadi lebih baik. Tidak ramai majikan yang sanggup menerima bekas penghuni penjara sebagai pekerja di syarikat mereka. Walaupun begitu, ada juga yang masih mahu menerima mereka dengan hati yang terbuka. Hukuman yang telah selesai dijalani membuktikan mereka telah terlepas daripada tanggungan kesalahan lampau. Peluang ini besar maknanya buat mereka. Program pemulihan yang dibuat oleh daripada penjara sendiri mengembalikan life dengan pembangunan insaniah, terutamanya nilai-nilai keislaman, ya. Ini sangat-sangat berkesan. Majikan seperti saya ini, bila mengenal pasti potensi seseorang itu bersesuaian dengan tugas yang kita nak beri itu, memudahkan kita untuk memberi assignment dan mencapai kejayaan. Yang pertama sekali, kita sendirilah, ya, kena bermula dengan hati yang terbuka. Kita tidak boleh mempunyai buruk sangka kepada sesiapa pun. Kita tengok keupayaan dia dan kita perhatikan dari segi keikhlasan dia untuk menjalankan kerja. Cik Malim sendirilah, ya, selepas dia dibebaskan bawah parol, dia berjumpa dengan saya dan berminat untuk tercebur dalam bidang latihan pemanduan. Dia seorang yang memang seorang yang dah cekap sebagai pengurus, dan dia dengan mudah, ya, memahami dan menghayati vision saya, ditambah dengan vision beliau sendiri untuk memberi peluang kedua kepada rakan-rakan yang mempunyai pengalaman ditahan. Saya dapati program-program yang kami bincang itu memenuhi hasrat kerajaan, memenuhi hasrat pihak autoriti penjaga sendiri, dan lebih daripada itu memenuhi keperluan kita sebagai pengurus syarikat. Saya sangat-sangat berpuas hati tentang komitmen dan prestasi pencapaian mereka. Ada yang mencurigai keboleh kerjanya seseorang bekas penghuni penjara. Masih boleh percayakah? Mungkinkah kesalahan terdahulu berulang kembali? Apapun, masa dihukum di penjara telah banyak menyedarkan mereka. Tanpa peluang kedua, mereka sukar menyara hidup dan keluarga secara halal dan sebaik yang mungkin. Saya ditahan ataupun menjalani hukuman di penjara Kajang pada 30 hari bulan 8 2018, dan saya telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun. Terpaksa melalui pasar dan segala aktiviti yang telah ditetapkan oleh pihak penjara. Mengikut hukuman saya, sepatutnya saya kena menjalani hukuman di dalam penjara selama 4 tahun. Tingkah laku saya yang agak memuaskan oleh pihak penjara, saya telah dibebaskan secara payroll pada 2021. Sistem payroll itu, saya ditempatkan di rumah saya di Kuantan, tinggal bersama keluarga saya. Dikendaki melapor diri pada setiap hari Selasa di Pejabat Payroll Kuantan. Berbagai cabaran saya terpaksa hadapi untuk kembali kepada masyarakat. Tidak ramai syarikat-syarikat yang sanggup menerima saya. Saya telah berfikir betapa sukarnya hidup sebagai seorang bekas panduan. Syarikat yang saya sedang berkhidmat sekarang ini adalah Scam Driving Academy sebagai ketua pegawai eksekutif. Pada peringkat awalnya saya berasa amat sedih betapa sukarnya saya untuk meneruskan kehidupan sebagai bekas panduan. Masyarakat memandang bekas panduan ini ke seorang yang tidak boleh diguna lagi. Jadi saya amat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan oleh Tuan Haji Syahmi kepada saya untuk menguruskan syarikat Scam Driving Academy Chandran Berhad. Sepanjang saya diperolkan, saya tidak boleh keluar daripada kawasan yang saya diperolkan. Saya hanya dibenarkan untuk memohon cuti
sebanyak 5 hari dalam 1 bulan supaya membolehkan saya keluar daripada kawasan Kuantan ke Gombak. Dan saya perlu melaporkan diri saya di pejabat payroll Wangsa Maju. Walaupun masa yang pendek diberikan oleh pegawai payroll pada saya guna sepenuhnya untuk menaikkan sertifikat scan tabim akademik. Kepayahan hidup terpaksa diharungi, cabaran demi cabaran mereka hadapi dengan sabar. Saya telah melakukan pekerjaan menjual pisang goreng di tepi jalan. Pada saya tak kisah. Untuk kita meneruskan kehidupan, saya sanggup bermula pada bawah, membawa diri saya kembali pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Pada saya tidak ada masalah untuk berhadapan dengan masyarakat. Cuma kadang-kadang masyarakat saja yang sentiasa memandang serong pada bekas banduan. Saya sanggup melakukan apa saja kerja yang tidak menyalahi undang-undang supaya mendapat pendapatan untuk menyara keluarga saya. Tidak ada sebarang bantuan yang saya terima. Saya perlulah mengurus perbelanjaan daripada wang ringgit yang saya peroleh daripada melakukan pekerjaan sebagai seorang penjual goreng pisang menjadi cukup. Memandangkan saya ini adalah satu banduan lepasan jenayah komersial. Hampir semua majikan yang dicadangkan kepada saya itu tidak sanggup untuk mengambil saya berkhidmat di syarikat-syarikat mereka. Mereka rasa tidak selesa apabila terdapat banduan-banduan yang kes-kes seperti saya berkhidmat di syarikat mereka. Sepanjang saya di penjara, hubungan keluarga saya tidak ada masalah. Sebab mereka lah orang yang sentiasa di samping saya. Masyarakat perlu memberikan sokongan kepada sesiapa sahaja yang ingin mencari rezeki saraan secara halal. Asalkan mereka berkebolehan, peluang perlu diberikan kepada mereka. Saya ditangkap 2010. Lepas tu saya jatuh hukum 2012. Hukuman pertama saya sebagai banduan akhir. Banduan akhir 2014 saya ditukarkan ke hukuman 18 tahun oleh Mahkamah Rayuan. Saya dibebaskan pada 2022. Saya duduk 12 tahun. Kesalahan ni bukan memiliki dadah. Seksyen 39B. Itu yang mengakibatkan saya dihukum gantung. Saya ditukarkan ke Seksyen 6, hukuman A2. Ia tidak layak untuk payroll dikategorikan sebagai hukuman lama. Ia program yang kerajaan dan pihak penjara buat bekerja di luar selama lebih kurang 1 tahun. Program bekerja luar tu saya bekerja dengan TRC, Trans Resources Corporation. Dia membina depo di Johan Setia. Selepas lebih kurang 6 bulan daripada tarikh saya bebas tu, saya diterima bekerja di scam. Pada mulanya selepas saya jatuh hukum tu kita agak terkejut Jadi kita tak tahu apa yang perlu kita buat, apa yang kita nak lalui dekat dalam tu. Jadi setelah kita mengikuti program-program yang diadakan oleh pihak penjara, seperti program dipanggil Banner Insan, lepas tu program agama. So di situ dapat menguatkan semangat kita. Lebih sabar, lebih reda. Kita banyak berfikir sebelum kita nak buat sesuatu benda itu. Alhamdulillah dari hikmah apa yang terjadi itu saya dapat sekarang. Bila ada kepercayaan daripada syarikat untuk saya bekerja di sini, membuatkan saya semangat untuk membuktikan yang kami bekas banduan boleh berjaya. Penerimaan masyarakat terhadap bekas penghuni penjara tidak semuanya sama. Ada yang boleh menerima mereka untuk hidup dan bekerja di pejabat yang sama. Masyarakat sekarang ni berfikiran lebih terbuka. So mula-mula tu kita agak takut juga pasal kita status kita sebagai seorang banduan.
Tapi alhamdulillah penerimaan masyarakat di sini dan masyarakat di luar di kawasan tempat tinggal saya semua alhamdulillah. Sebenarnya tak seperti apa yang kita sangkakan sebelum ni. Jadi penerimaan tu agak baik, so membuatkan kita lebih berkeyakinan untuk meneruskan hidup kita ni. Tak ada masalah bagi saya untuk kita bercampur dengan komuniti kita. Kerana tak ada masalah semua tu. Dan bukan senang untuk kita bangun balik. Bukan semua orang yang bebas boleh bangun balik. Keluarga saya tengok lebih menyayangi, lebih rapat dengan kita. Lebih baik kalau dulu kita dengan keluarga ni memang kita sayang tapi tak macam sekarang. Sekarang ni kita lebih concern, kita lebih ambil perhatian pada keluarga, kita lebih rasa keakraban bersama ahli keluarga tu lebih daripada yang sebelum ni. Lain orang, lain kesalahan dan jenis hukuman yang mereka terima. Ada yang dijatuhi hukuman asal yang paling berat iaitu hukuman mati mandatori. Penghuni penjara ini digelar banduan akhir kerana hanya menanti hari untuk hukuman dilaksanakan. Apakah mereka berputus asa atau membuat usaha rayuan demi rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi? Hukuman saya hayat. Kira kalau Agung tak bagi pengampunan, memang saya tak keluar. Tapi saya duduk dalam 20 tahun, 1 bulan, 17 hari. Bagaimana perasaan penghuni ini bila dibebaskan daripada hukuman mati mandatori yang asal? Gembira. Tak boleh nak digambarkan lah. Kira terima kasih banyaklah kepada Yang di-Pertuan Tuan Agong Sultan Abdullah. Jadi saya bekerja dengan anak buah saya lah. Cabaran biasa buang je lah. Keluarga okey. Pasal dia orang tahu saya keluar tak ada duit apa, dia orang bagi duit, adik bagi, abang bagi. Gitu. Sebelum nak dapat kerja tu, dia orang ada support lah. Lepas tu buat 1 KK. Kira belajar menerima. Belajar menerima hukuman. 2 minggu tu, kira masa tu memang Quran tak tinggal lah. Quran, tahajud, apa, sebagai penenang. Saya mudah menaruh kepercayaan kepada orang. Jadi dia orang ambil kesempatan atas sifat saya tu. Mungkin itu kelemahan saya. Buat baik kat orang, kita pun fikir orang akan buat baik kat kita balik lah. Tapi salah benda tu. Kena timbang banyak perkara lah. Kena tengok, tak boleh nak terus hukum. Kena tengok dulu, kena bergaul. Saya pengurus cawangan Kajang, scam. Bulan 11 tahun lepas. Masih ada sesuatu lah yang mesti saya pelajari. Pasal benda ni baru bagi saya. Cabaran yang menanti setelah dibebaskan semula, tidak semua menyangka betapa besar impaknya. Bagi saya lah, kalau bagi majikan kena tapis juga. Tengok apa kesalahan bekas penghuni tu. Bekas penagih memang tak boleh dipercayai. Dengan pengalaman saya 20 tahun. Saya menjalani hukuman, saya tengok geng penagih dadah, bekas penagih kapal memang tak boleh percaya. Yang mula-mula punca pada jenayah yang berlaku lah, dadah. Sebab daripada dadah tu dia orang akan berani buat ni untuk dapat wang mudah. Kira kalau jenayah samun tu memang dia jahat. Samun tu pun mungkin berasal daripada dadah juga. Mujurlah, ada juga majikan yang sanggup memberikan peluang kepada bekas penghuni penjara untuk berhijrah, bekerja dan diberikan kepercayaan dalam tugasan. Sepanjang saya di penjara, hubungan keluarga saya tidak ada masalah. Sebab mereka lah orang yang sentiasa di samping saya. Saya pernah berkhidmat di Scan Diving Academy pada tahun 2016, 17, 18. Saya dilantik bekerja di Scan sebagai pengurus workshop. Diamanahkan oleh Tuan Haji Syahani untuk membina workshop di dalam Scan Diving Academy. Mungkin dari pemerhatian beliau telah ada sebelum saya dihantar ke penjara, beliau berasa yakin dan percaya dengan kemampuan yang saya ada boleh membina balik Scan Diving Academy. Saya pun dah tak mungkin ingat perkara-perkara yang lepas. Saya telah ditahan dan dicas ke mahkamah dengan kesalahan jenayah komersial. 1. Pemalsuan dokumen. 2. Menyalahguna kuasa. Lebih kurang 12 cas. Saya telah kalah 2 cas lagi. Maka saya telah dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman. Nasib tidak menyebelahi saya.
selama 6 tahun. Kita perlu berusaha. Sebab kata orang, rezeki itu tidak akan datang bergolek. Yang pipih tu dia tak akan melayang. Saya telah diberi peluang untuk kali kedua untuk membuktikan yang saya ini seorang yang boleh bekerja. Jadi saya yakin dengan segala kemampuan yang saya ada dan pengalaman saya ada, saya boleh membina satu perniagaan yang baru, satu empire yang baru. Dan saya telah reda pun segala hukuman yang telah diberikan kepada saya. Saya sebelum ni dijatuhkan hukuman selama 15 tahun dengan 15 rotan, tetapi dengan kelakuan baik saya dapat dikurangkan hukuman, dapat dikurangkan merit lah untuk bebas awal. Hukuman rotan dijalankan serentak sebanyak 15 kali. Sebatan tu dah berjalan dalam 2 tahun jalani hukuman, baru dipanggil untuk menjalankan hukuman rotan lah. Saya dikenakan tuduhan di bawah Seksyen 395 kerana kesesaan melakukan samun kumpulan. 15 sebatan yang dijalankan sekaligus itu meninggalkan luka yang mengambil masa 2 minggu untuk pulih. Kesannya masih ada kenangan lampau yang tidak mungkin dapat dilupakan. Ingat dah lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu back tu boleh kerja lah, boleh buat aktiviti. Sebelum 2 minggu tu agak susah jugalah, nak bergerak pun susah, nak tidur pun susah. Nak mandi pun pedih apa semua. Pakai seluar pun tak boleh, melekat dia punya darah, nanah apa semua. Selagi parut tu kekal, selagi tu saya tak boleh lupa. Kebanyakan dia hampir pudar lah, dia hampir hilang. Semua akan tinggalkan kesan lah, sambiran. Mungkin ada hikmah dia dan mungkin ada sesuatu yang Allah tu nak tunjuk. Saya banyak menghabiskan masa untuk mengambil sijil SLDN yang ditawarkan di dalam tu untuk penghuni. Dulu kita panggil SKM untuk menguasai kemahiran lah. Jadi saya mengambil kursus dalam bahagian jahitan, kimpalan dan juga pengurusan lah. Tempoh saya hukuman saya tu terlampau lah panjang, jadi saya melakukan macam-macam aktiviti lah yang saya rasa bila kita dah menguasai suatu kemahiran tu, kita akan pindah untuk mencari kemahiran lain. Sebab saya letakkan diri saya cuba fikir positif yang mengatakan ini hari kemah ada segalanya. Jadi saya cuba cari sebanyak kemahiran yang boleh untuk saya pakai untuk apabila saya bebas kelak. Saya melakukan kerja sebagai tukang jahit dan juga tukang masak. Segala yang saya belajar dekat dalam tu sekarang dalam proses untuk dijadikan realiti lah, dalam proses untuk melaksanakan semua ni lah. Hukuman saya ni, selama saya menjalani hukuman penjara ni, saya telah muhasabah diri. Saya menganggap ni semua pengajaran kepada saya, bukan sebab kesalahan yang saya lakukan yang sekarang ni. Mungkin yang sebelum-sebelum ni, kesalahan-kesalahan yang kita tak nampak tu Allah nak bagi kita peringatan. Banyaklah kita boleh ingat balik kesalahan-kesalahan diri kita dan boleh muhasabah diri, boleh berubahlah lagi untuk lebih baik kan. Sebab kalau kita dekat luar sebenarnya kita tak sedar sebenarnya hidup kita ni kita rasa macam terlampau bebas. Jadi bila kita duduk dalam satu tempat yang terkurung, yang kita tak boleh nak bergerak pergi mana-mana, kita akan rasa macam kat situ kita akan flashback balik semua tau. All the memories kita akan flashback balik semua. Jadi kita akan fikir setiap kesilapan yang kita lakukan, cara kita dengan orang tua, cara kita dengan kawan-kawan, cara kita dengan anak, isteri macam tu. Pengajaran yang paling berharga buat kebanyakan penghuni penjara ialah yang berkaitan dengan penghargaan buat keluarga, ibu, ayah dan pasangan serta anak-anak yang ditinggalkan. Penjara banyak mengajar bergantung pada individu tersebut. Saya mengambil ini sebagai satu pengajaran untuk saya berubah. Alhamdulillah, saya pun lebih boleh menghargai keluarga, anak, isteri, terutama ibu saya lah, yang banyak saya abaikan selama ni saya kat luar sebelum ni. Bila kita luar, benda ni kita anggap macam tak ada apa, tapi sebenarnya ibu kita nakkan sesuatu yang lebih baik daripada kita lah. Sambutan Hari Raya tahun ni yang saya tak pernah rasa lah seumur hidup saya, Hari Raya tahun yang saya lalui beberapa minggu lepas. Ini adalah raya yang sungguh bermakna bagi saya lah, sebab semua keluarga saya, adik-beradik saya berkumpul. Saya ada ramai adik-beradik, jadi penerimaan keluarga pada saya, mereka tak putus-putus datang melawat saya dekat penjara, bagi sokongan, bagi kata-kata nasihat.
terutama sekali mak saya lah. Kasih ibu ni dia tak pernah habis. Bekas penghuni yang dipertimbangkan untuk pekerjaan di satu-satu syarikat itu menganggap ia suatu anugerah yang paling berharga. Hidup di luar dapat dilalui dengan wang saraan yang halal dan mencukupi. Apabila mereka telah pulih dan sedar, dia punya willpower untuk sukses itu sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang di luar. Janganlah ragu-ragu ya, untuk memberi peluang kedua kepada mereka ini. Dan mereka yang berpotensi ini harus diketengahkan supaya mereka menjadi ejen pemangkin untuk melatih orang-orang yang senasib dengan mereka diberi peluang yang lebih luas. Yang pertama sekali, saya sendiri mendampingi pegawai-pegawai yang kita lantik ini, memberi bantuan sepenuhnya lah, supaya masalah-masalah begitu dapat kita atasi. Kalau saya sendiri sebagai tuan punya mendampingi dan memberi bantuan, saya ingat orang-orang di luar sana, staf saya yang lain akan beri kerjasama yang baiklah. Bila kita buat keputusan tentang tugasan, tentang objektif yang kita nak capai, kita gemelingkan mereka sebagai satu pasukan, dan pasukan ini akan membawa kita mencapai objektif yang kita tentukan itu. Kesilapan jenayah lampau seseorang itu tiada siapa yang dapat menyangka bagaimana ia akan memberikan impak kepada seseorang mahupun keluarganya. Besar dan negatifkah? Ia tidak sepatutnya menyekat hasrat ingin berubah mana-mana individu yang telah menjalani hukuman di penjara. Mereka berhijrah demi kelangsungan hidup. Pentingnya peluang kedua ini buat mereka dan keluarga. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang yang pernah melakukan kesalahan itu boleh memperbaiki diri mereka. Dan setiap orang yang pernah jatuh pasti akan bangun dan bangkit kembali. Saya sentiasa yakin pada diri saya. Segala cubaan ataupun hukuman pada saya itu adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala. Saya yakin setiap ujian daripada Allah Ta'ala itu ada penghujungnya. Bagi saya, selagi hidup, kita mesti kena belajar. Rasuah ni boleh kata semua tempat dah berlaku. Daripada kampung sehinggalah pemerintah dijauhkan. Satu saya nasihat saya, pasal ini pengalaman yang saya lalui. Jadi sebelum buat apa-apa tu, kalau benda tu tak elok, boleh benda tu menyalahi undang-undang, so jangan cuba-cuba. Pasal apa, bila kita kena, kita akan menyesal seumur hidup. Jadi nasihat saya itulah, berfikir masak-masak dulu sebelum buat dan elakkan buat benda yang salah lah. Seperti jenayah ke apa ke, dadah ke apa ke, boleh elakkan. Saya akan cuba buktikan dekat ibu dan isteri saya, saya akan perbaiki balik apa yang saya tak pernah lakukan dulu pada mereka. Dan saya bersyukurlah mempunyai keluarga yang masih menginginkan saya untuk berubah. Mereka yang ditahan ini menilai apa erti kebebasan dan menilai apa erti dapat berusaha dengan jalan betul. Kami